Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Nurul Azrin bin Aziz. Kita yang berusaha pengarah Kolej Kemahiran Tinggi Maralidang Encik Muhammad Johari bin Man atau Osman, yang berusaha Timbalan Pengarah Hikmat Pengurusan dan Pembangunan Pelajar Puan Azurawani binti Wan Muhammad, Timbalan Pengarah Pembangunan Akademik T.S. Kamil bin Punggot, dan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada pagi ini, Encik Nurul Azrin bin Aziz, atas kesudian beliau untuk memenuhi jemputan kita dan melapangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini untuk berkongsi topik yang akan beliau sampaikan pada hari ini. Baiklah, sebelum itu marilah kita berkenalan sedikitlah dengan penceramah kita pada hari ini. Beliau menjawat jawatan sebagai Eksekutif di Ergonomics Excellence Center di NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health Wilayah Selatan di Johor Bahru, dan mempunyai pengalaman kerja selama hampir 10 tahun. Beliau juga berkelulusan Ijazah Sarjana Sains dalam bidang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi beliau ni dikira memang pakar lah dalam bidang yang kita nak bincangkan dan dengarkan pada hari ini. Okay, oleh itu, tanpa membuang masa, dipersilakan Encik Nurul Azrin untuk berkongsikan ceramah dan pengetahuan beliau tentang tajuk yang kita pilih pada hari ini, iaitu Ergonomics in the Office. Dipersilakan Tuan. Baik, terima kasih kepada Puan Pengerusi kita. Okey, boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar saya. Kalau boleh dengar, sebab memandangkan saya kat sini dimaklumkan ada 200 lebih kan. Ada 200 lebih responden ataupun peserta kita pada pagi ini. Boleh tak bagi siapa yang dengar suara saya pada pagi ini untuk bagi mesej, ataupun kalau boleh lah boleh bagi type 1 dekat bahagian komen. Boleh tak? Kalau boleh lah kalau tak boleh pun tak apa. Maknanya tadi Puan Pengerusi dah kata boleh dengar, maknanya dah boleh dengar lah tu. Okey. Okey. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim daripada KKTM Ledang. Okey. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Johari bin Man. Okey. Yang saya hormati juga Puan Azurawani binti Wan Muhammad. Okey. Dan juga teknologis Kamil bin Pungut, Timbalan Pengarah Akademik, dan juga kepada semua tenaga-tenaga pengajar dan juga semua pelajar-pelajar yang mengikuti program kita pada pagi inilah. Okey. Dan saya juga dimaklumkan pada pagi tadi telah dimulakan program ini dengan bacaan Al-Quran. Okey. Dan itu merupakan salah satu permulaan yang baguslah. Okey. Dan untuk masa 1 jam ini saya akan bukan mengajar lah, kita akan sharing sedikit. Okey, saya akan beri sedikit sesi sharing information berkaitan dengan ergonomik di pejabat lah. Okey. Dan sebenarnya untuk topik ergonomik di pejabat ni saya tak akan sentuh secara detail sangat, sebab memandangkan sekarang kita memang aware bahawa rata-rata kaki tangan dan juga pelajar sekarang ni mereka berada di dalam situasi bekerja ataupun belajar dari rumah. Kalau kita bagi terlalu details, saya takut dan saya risau apa yang kita nak kongsikan tersebut dia tak dapat nak diterima secara jelas oleh pelajar ataupun kaki tangan lah. Oleh itu untuk pagi ni saya akan bagi sedikit perkongsian secara ringkas berkenaan dengan macam mana kita nak menguruskan ergonomik ataupun macam mana kita nak menguruskan isu-isu ergonomik ni di dalam norma baru. Norma baru bermaksudnya sekarang ni kita kalau katakan kita bekerja dari rumah. Kalau kita belajar daripada rumah. So itu semua kita panggil sebagai dalam situasi yang norma barulah. Baik, boleh tak kalau saya nak share screen ke untuk saya share slide? Boleh share tak Cik? Tak boleh ya? Dekat sini dia bagi tahu hanya organizer je boleh share. Organizer.
ataupun saya bagi kepada Puan Pengerusi untuk share? Okey, boleh juga. Okay, sekejap Baik, sementara nak menunggu untuk kita dapatkan slide itu, okey. Saya just nak tambah sedikit berkaitan dengan pengenalan diri lah, okey. Rasanya tadi Puan Pengerusi dah maklumkan sebut sedikit berkaitan dengan latar belakang saya lah, okey. So nama saya, okey, nama diberi Nurul Azri bin Aziz, okey. Nurul Azri bin Aziz. Kalau tengok daripada nama penuh tu dia agak special sedikit lah, okey. Agak special sedikit sebab kalau saya tak letak bin kepada nama saya, kebanyakan orang akan confuse mengatakan saya ni sebagai seorang yang feminin lah, seorang yang mungkin puan ataupun cik lah, okey. So sebab itu saya perlu explain nama saya dengan nama yang penuh, okey. Nurul Azri bin Aziz, okey. Saya sekarang ni seperti mana yang Puan Pengerusi tadi maklumkan, saya sekarang ni bertugas sebagai eksekutif di NIOSH Pejabat Wilayah Selatan. Okay. Fokusnya saya ditugaskan di Pusat Kecemerlangan Ergonomics, okay, Ergonomic Excellence Center. Ya betul, nama saya tu agak unik lah. Sebab kadang-kadang kalau kita communication by email, kita tak ada letak bin. Jadi banyak kalilah orang respon kepada saya, terima kasih puan, terima kasih puan. Jadi saya perlu perjelaskan benda tu lah. Okay. Baik. Okay, sambung sedikit untuk bahagian tadi. Okay, saya sekarang bertugas di Pejabat NIOSH Wilayah Selatan yang terletak di Senai. Kalau daripada KKTM Ledang ke NIOSH Senai tu mungkin tak terlalu jauh lah. Okay. Dan saya ditugaskan di Jabatan Pusat Kecemerlangan Ergonomics, okay, yang mana kalau katakan hal-hal berkaitan dengan ergonomics akan diuruskan di jabatan saya lah, okay. Dan kalau nak katakan dari segi background, okay, saya bukan orang safety, okay, saya bukan orang ergonomics sebenarnya, okay. Ergonomics tu hanya saya sebagai by training saja, okay. Maknanya saya pelajari ergonomics itu melalui semasa saya bekerja di NIOSH lah, okey. Dan kalau nak katakan dari segi background, okey, saya merupakan keluar pun slide. Okey, saya kalau nak katakan dari segi background, saya merupakan seorang microbiologist. Saya belajar berkaitan dengan microbiologist di universiti dekat Johor ni juga. Okay. Saya graduate sebagai microbiologist lah. Okay. Tapi disebabkan tak ada rezeki dalam bidang microbiologist tu, saya sambung dalam bidang safety lah. Okay. Lebih spesifik di dalam bidang ergonomics lah. Okay. Dan saya juga merupakan approved trainer daripada JKKP. Okay. Yang mana sekarang ni kalau katakan nak mengajar ataupun memberi pengajaran ataupun training berkaitan dengan ergonomics, memang perlu mendapatkan lantikan daripada JKKP lah. Okay. Kalau katakan dekat Johor ni, saya di antara 2 orang daripada staf NIOSH yang merupakan approved trainer lah. Okay. Dan selain daripada itu, saya juga merupakan members kepada Human Factor and Ergonomic Malaysia. Okay, merupakan salah satu NGO di Malaysia ni yang memperjuangkan isu-isu ergonomics. So kalau katakan lepas ni tuan-tuan dan puan-puan nak tahu berkaitan dengan ergonomik lebih detail, okay, boleh lawati website HFAM lah. Okay. Dan dekat NIOSH ni, okay, saya punya interest, okay, kalau katakan ada kolaborasi, okay, joint venture, okay, saya lebih minat untuk bekerjasama dalam bidang berkaitan dengan biomekanik dan juga medical ergonomics lah. Okay. Dan saya dimaklumkan juga untuk KKTM pada pagi ini majoritinya daripada biomedical kan. So mungkin lepas ni kita akan ada peluang untuk bekerjasama lah. Okay. Dan selain itu saya juga berminat untuk menceburi bidang berkaitan dengan ergonomik, cognitive ergonomics lah. Okay. Baik. So itu hanya sebut sedikit berkaitan dengan saya. Okay.
Dan izinkan saya juga untuk memberi sedikit penerangan berkaitan dengan NIOSH lah. Okey, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan boleh saja search dekat website, okey, NIOSH tu apa, okey, apa aktiviti dia. Okey, tapi menjadi tanggungjawab saya juga untuk memberi sedikit penerangan lah, okey, berkaitan dengan apa itu NIOSH. Sebab apa, kami kerap kali orang kata disalah faham berkaitan dengan tanggungjawab kami dengan pihak DOSH. Okey. DOSH tu dianggap sebagai NIOSH. Okey, jadi saya perlu explain lah. Okey. DOSH tu merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang mana mereka mempunyai punca kuasa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penguatkuasaan. Okey. Tapi kami di NIOSH, okey, nama pun National Institute of Occupational Safety and Health. Kami dekat NIOSH ni kami lebih kepada aktiviti-aktiviti orang kata pembelajaran lah. Okey, mana dari segi training, tembak rindungan, penyelidikan, penyebaran maklumat. Okey, benda-benda itu semua dilakukan di NIOSH. Okey, tapi aktiviti berkaitan dengan saman menyaman, okey, berkaitan dengan penguatkuasaan akta, itu semua diletakkan di bawah DOSH lah ataupun JKKP. Okay. Dan untuk NIOSH ni kami ditubuhkan pada tahun 1992, okay, dan first beroperasi pada tahun 1993 lah. Okay. Dan cuma specialnya NIOSH ni adalah kami merupakan syarikat jaminan di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. Okay. Since sebab kami ni syarikat di bawah jaminan Kementerian Sumber Manusia, kami layak untuk mengguna pakai gambar rimau kat sini lah. Okay. So kalau katakan agensi lain mungkin dia tak ada dapat logo rimau ni. Itu adalah salah satu kata keistimewaan yang kami dapat lah. Okay. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan ataupun saya bahasakan adik-adik, okay, sekalian. Okay, kalau lepas ni kalau katakan ada nak tahu lebih detail berkaitan dengan NIOSH ataupun apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan kat NIOSH, boleh terus lawat kepada website kami lah. Okay. Dan ini antara aktiviti-aktiviti yang kami jalankan. Okay. Sebab dekat NIOSH ni dia ada dua bahagian yang paling besar. Itu bahagian consultation, research and development ataupun kita kenal, kami panggil sebagai CRD. Dan ada satu lagi bahagian yang hanya fokuskan kepada bahagian training lah. Okay. Saya diletakkan di bawah CRD department lah. Okay. Baik. Itu tadi CRD. Okay. So sekarang ni Ergonomic Excellence Center. Okay. Ergonomic Excellence Center ni merupakan satu unit lah. Okay. Yang mana dibangunkan di wilayah selatan. Okay. Di Johor. Okay. Sekarang ni kita terletak di Taman Teknologi Johor dekat Senai. Okay. Yang mana pertama kali ditubuhkan pada tahun 2013 lah. Okay. Pada Januari 1 Januari 2013. Yang mana kami punya objektif penubuhan lebih kepada untuk menjadi focal reference lah. Okay, pusat rujukan berkaitan dengan ergonomik di Malaysia ini. Okay, dan aktiviti yang kami jalankan dia lebih kepada aktiviti-aktiviti berkaitan dengan safety, health, okay, legal requirement, okay, dan termasuk sekali untuk ergonomics lah. Okay, dan kalau katakan untuk hari ini kami menyampaikan aktiviti berkaitan dengan information dissemination berkaitan dengan office ergonomics lah. Okay. Baik, untuk sesi dalam masa 1 jam ni, okay, saya tahu bila kita bekerja dalam suasana norma baru ni, okay, kita dah diberikan kelonggaran untuk bekerja daripada rumah. Okay, jadi untuk sesi 1 jam ni saya pun ingin memberikan kelonggaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekiranya berlaku ataupun merasa penat semasa sesi saya sedang dijalankan ni, okay, sila ambil langkah-langkah proaktif untuk ambil rehat, okay. Boleh minum kopi dulu, okay. Sebab since kamera pun tak dibuka, okay. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam keadaan yang lebih ergonomics, okay, yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan bersesuaian dengan diri tuan-tuan lah, okay. Baik. Okay, so untuk hari ini, okay, saya akan memberikan sedikit orang kata awareness lah, okay, pengetahuan berkaitan dengan macam mana kita nak handle ataupun macam mana kita nak menguruskan isu-isu berkaitan dengan ergonomics, okay, semasa kita bekerja dalam norma baru ni. Okay,
So sebelum kita pergi kepada macam mana kita nak buat pengurusan tu, okay, macam mana kita nak adjust dari segi keselesaan kita di rumah ataupun semasa kita bekerja, saya nak memberi sedikit pengenalan lah. Okay, tadi dia berkenalan dengan trainer. Okay, sekarang ni berkenalan dengan topik yang kita nak faham pada hari ini. Okay, so topik utama kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan ergonomics. Okay, so kena tahulah apa maksud ergonomics tu. Okay, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang nak ditanyakan, okay, sekiranya ada soalan yang nak ditanya, boleh terus lontarkan soalan tersebut ke bahagian chat. Okay, kita akan tengok dekat situ, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh raise-kan volume, terus tanya kepada saya lah, and then kita akan terus jawab. Okay, baik. So ergonomik ni, okay, kalau ikutkan dari segi takrifan, dia terhasil daripada gabungan dua perkataan lah. Okay, dia perkataan ergon dan juga perkataan nomos. So ergon tu bermaksud work ataupun kerja. Okay, nomik tu pula adalah bermaksud law ataupun peraturan kerja lah. Okay, dan kalau tengok dekat dari segi nama ni, kita dah tahu bahawa ergonomik ni dia akan menceritakan apakah isu-isu berkaitan dengan cara untuk kita bekerja. Okay, so itu takrifan secara ringkas berkaitan dengan ergonomics lah. Okay, tapi kalau nak katakan takrifan yang lagi orang kata ikut bukunya, okay, ergonomik itu merupakan, dia adalah satu disiplin yang mana dia akan merangkumi pelbagai aspek. Okay, dari segi teori, prinsipal, data dia. Okay, yang mana akhir sekali kita akan menggabungkan prinsip-prinsip yang ada ini untuk kita fitkan prinsip tersebut dengan pekerja yang akan bekerja di suatu tempat kerja itu. Okay, itu yang dimaksudkan dengan ergonomik. Okay, dan secara ringkasnya, okay, ergonomik ni merupakan satu penyelesaian yang macam mana kita nak fitkan task to the workers. Maknanya kita nak fitkan sesuatu design, sesuatu kerja itu kepada pekerja yang akan bekerja. So itu adalah yang dimaksudkan dengan ergonomik lah. Okay. Dan sebenarnya saya sering kali ditanya, apa kaitannya ergonomik ni dengan tempat kerja? Kenapa perlu diadakan training berkaitan dengan ergonomik? Kenapa perlunya diadakan pada sesi hari ini satu slot berkaitan dengan ergonomik? Okay, so dekat sini saya akan terangkan apa sebenarnya kaitannya kita tahu isu-isu ataupun kita tahu ergonomics ni, yang mana bila kita tahu keperluan ergonomik itu, baru kita tahu bila kita nak guna, masa mana kita nak guna, dan apa kaitannya dengan pekerjaan kita. Okay, baik. Sebelum tu ada apa soalan? Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya dekat bahagian chat ataupun boleh terus raise audio lah. Okay, baik. Semasa kita bekerja, okay, sebenarnya dekat tempat kerja kita itu, apa kriteria yang ada kat tempat kerja kita? Ataupun apakah benda yang ada kat tempat kerja kita? Okay, semestinya adalah yang pertama sekali ataupun yang paling penting sekali adalah pekerja. Okay, kalau tak ada pekerja, maknanya tak ada orang yang nak buat kerja. Okay, jadi kalau tengok pada takrifan ergonomik tadi adalah macam mana kita nak fitkan task to the workers. Okay, macam mana kita nak fitkan pekerjaan itu kepada pekerja. Okay, so kalau katakan kita tak ada pekerja, macam mana kita nak fitkan kerja tersebut? Okay, sebab itu merupakan reference yang pertama, ataupun itu adalah hubungkan yang pertama. Kenapa kita kena tahu berkaitan dengan ergonomik ini? Okay, so macam mana kita nak fitkan pekerjaan itu kepada pekerja? Okay, so dekat sini saya letakkan pekerja itu sebagai man lah, ataupun sebagai women lah, ataupun sebagai adult. Okay, so dekat tempat kerja kita, benda yang kita nak fitkan adalah man ni. Okay, kita nak fitkan kerja kepada man. Okay, so apa kriteria-kriteria yang kita perlukan untuk kita pastikan kriteria ataupun kerja yang kita nak berikan kepada seorang pekerja itu bersesuaian kepada pekerja itu. Okay, so antara kriterianya adalah kita akan tengok dari segi beberapa kriteria yang utama lah. Okay, pertama sekali kita kena tengok dari segi
anthropometric. Okey, apa itu anthropometric? Anthropometric itu adalah bahasa mudahnya adalah body size. Okey, setiap kerja yang kita bagi ataupun setiap pekerjaan yang kita nak bagi kepada pekerja tersebut, kita kena tengok juga orang tu macam mana. Contohnya HR nak ambil staf bekerja. Apa yang HR akan buat dulu? Dia akan buat sesi tapisan dulu. Tapisan macam mana? Okay, dia akan minta resume. Okay, daripada resume tu dia akan buat tapisan. Okay, orang ni memenuhi kriteria. Okay, orang ni dari segi kelulusannya terlalu tinggi. Okay, orang ni kelulusannya mungkin terlalu rendah. So itu adalah tapisan dia. Sama juga untuk pekerja ni. Bila kita nak bagi kerja kepada seorang pekerja tu, kita kena tengok beberapa kriteria. Yang pertama sekali dekat sini adalah dari segi anthropometric. Okay, anthropometric. Kenapa pentingnya body size ni? Okay, pertama sekali, body size ni dia akan melambangkan dari segi keupayaan pekerja untuk melakukan kerja. Okay, kalau katakan kita buka satu workshop, bengkel lah katakan. Okay, bengkel yang mana bila kita nak melakukan kerja-kerja dekat bengkel tersebut, okay, kita memerlukan orang yang gagah ataupun orang yang berbadan besar, orang yang kuat untuk mengangkat barang-barang yang besar. Okay. Jadi, bila kita nak dapatkan pekerja yang macam mana yang kita akan pilih? Semestinya, pekerja yang mempunyai badan yang besar, okay, badan berketak-ketak, badan tough, barulah bersesuaian dengan kerja-kerja yang kita nak buat. Okay. Boleh kita ambil pekerja yang berbadan kecil, kurus, okay, rendah, boleh. Tapi kita kena pastikan kerja yang kita nak berikan kepada staf kita tersebut mesti bersesuaian dengan anggota badan dia, saiz badan dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok, kita kena fitkan juga dari segi physical capability. Maknanya keupayaan fizikal dia lah. Okay, dia lebih kurang sama dengan body size tadi. Biasanya, kita tengok orang yang berbadan besar, dia mempunyai keupayaan fizikal yang tinggi lah. Contohnya, kita tengok orang yang sadar. Okay, memang kita sekali tengok je kita tahu, orang ni dia boleh angkat barang-barang yang berat. Okay. Dan orang yang berbadan kurus, okay, mereka berkemungkinan tak mampu untuk buat ataupun mengangkat benda-benda yang berat lah. Okay. Tapi itu bukan kriteria utama untuk kita memilih pekerja lah. Okay. Tapi bila kita nak fitkan satu kerja, physical capabilities ini juga perlu kita ambil berat lah. Okay. Sebab kita tak nak bila kita bagi kerja yang tak bersesuaian dengan pekerja kita, akhir sekali nanti dia akan mendatangkan isu-isu lain lah. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi mental capabilities. Okay. Kita kena pastikan juga kerja yang kita nak bagikan kepada pekerja kita itu mampu untuk memahami tugasan yang diberikan. Okay. Contohnya bekerja dekat office. Okay. Kita bagi satu tugasan berkaitan dengan accounting, okay, kepada pekerja kita. Okay. Adakah kita akan bagi tugasan tersebut kepada pekerja yang tidak ada background account? Semestinya tidak. Sebab apa? Pekerja yang tidak mempunyai keupayaan ataupun mental capabilities berkaitan dengan kerja yang kita nak buat itu mungkin akan mendatangkan masalah pada masa yang akan datang lah. Okay. Mentalnya juga boleh kita kaitkan berkaitan dengan tekanan lah. Okay. Maknanya kalau pekerja ataupun task yang kita nak bahagikan kepada pekerja itu memerlukan pekerja itu membuat keputusan. Contohnya keputusan yang akan membawa kesan kepada hala tuju syarikat kita. Okay, so adakah kita nak bagi tanggungjawab itu kepada pekerja-pekerja am kita? Maknanya kalau katakan hal-hal berkaitan dengan membuat keputusan ni, kita akan mencari pekerja-pekerja yang bersesuaian untuk membuat keputusan. Mana dari segi mental capabilities dia mampu untuk membuat keputusan yang jelas lah. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah segi limitation. Okay, mana kita tengok juga kalau katakan pekerja tersebut ataupun staff kita tersebut, kalau kita nak bagikan kerja, kita tengok dari segi limitation dia. Limitation ni maknanya kita tengok dari segi banyak benda lah. Okay, pertama sekali dari segi fizikal dia. Okay, adakah dia OKU ke? Okay. Ataupun pekerja ni sihat
pekerja ni normal tapi mungkin dia ada medical background ke, okey, dia ada penyakit berjangkit ke, okey. So limitation dan juga value dan habit juga kita kena tengok untuk kerja-kerja yang kita nak bagi kepada staff kita. Okey. So ini antara kriteria yang biasanya kita akan tengoklah. Okey. Sekiranya kita nak fitkan sesuatu task tu kepada orang yang akan melakukan kerja. Okey. So itu adalah kaitan yang pertama. Ergonomics dengan pekerja. Okey. And then yang kedua adalah task ataupun kerja itu. Okey. Bila ada pekerja, dia mesti ada kerja dia. Okey. Dan kerja tersebut mestilah disesuaikan dengan pekerja ini. Okey. Dan task tersebut mestilah orang kata fit dengan kriteria-kriteria yang saya maklumkan tadi lah. Okey. Ada 5 kriteria tadi. Okey. Dan sebenarnya untuk task ini, mereka pun ada kriteria ada juga. Okey, task ni sebut dia ada kriteria-kriteria yang kita perlu penuhi untuk memastikan task yang kita bagi tu dia kita katakan sebagai ergonomik untuk pekerja itu terimalah. Okey. Okey, di antara kriteria tersebut adalah dari segi physical requirement. Okey, maknanya kerja yang kita bagi tu mesti pekerja tu boleh buat. Contohnya kita minta pekerja kita angkat 100 kg kapas dengan 100 kg biji besi. Okay. So antara dua benda tu yang mana yang rasakan boleh diangkat? Okay. So kita tengok dari segi physical requirement. Okay. Mungkin 100 kilo kapas tu dari segi dia bentuk dia bulky, okay, susah untuk diangkat. Okay. Tapi kalau katakan 100 kilo untuk biji besi, mungkin kita boleh buat dalam bentuk yang kecil tapi still lagi berat lah. Okay. Tapi dari segi requirement untuk mengangkat tu akan lebih mudah. Okay. Dan juga kerja yang kita nak bagi juga mesti dari segi mental requirement mampu untuk dilakukan oleh pekerja. Maknanya tugasan yang diberikan tu ataupun bila kita nak bagi kerja pada staff kita tu, okay, ataupun lecturer bila nak bagi tugasan kepada student, dia juga mesti orang katakan mengikuti kriteria yang diberikan tersebut. Okay. Contohnya dari segi mental requirement. Student kita sekarang ni semua belajar dekat rumah, okay, belajar daripada rumah. So bila kita nak bagi task kepada pekerja ataupun kepada student kita kena pastikan dari segi mental requirement dia mampu ataupun tidak untuk melakukan task tersebut. Okay. And then dari segi organisation requirement, maknanya selain daripada kita melihat daripada keperluan pekerja, kita juga kena tengok dari segi keperluan untuk peringkat syarikat kita ataupun peringkat organisasi. Okay. Maknanya kita kena fitkan task yang kita nak buat itu mesti dia bertepatan dengan hala tuju organisasi kita. Okay. Kalau katakan task dekat KKTM ni, okay, kalau katakan dia melibatkan exam ke, okay, melibatkan pengurusan, dia mesti bersesuaian dengan hala tuju untuk organisasi tersebut. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi environmental requirement lah. Okay. Mana task yang nak diberikan kepada pekerja itu, okay, ataupun task yang nak diberikan kepada student kita itu kita kena tengok. Kalau dia nak buat kerja tu, kat mana nak buat kerjanya? Kalau masa sekarang ni tak boleh keluar daripada rumah, okay, so task ataupun kerja yang kita berikan kepada student kita ataupun pekerja kita, mesti task itu boleh dilakukan dalam rumah. So itu yang dimaksudkan dengan environmental requirement. Okay. Baik, itu yang kedua. Okay. Kalau ada soalan, macam saya cakapkan tadi, boleh terus tanyakan dekat bahagian chat lah. Okay. Baik. And then yang ketiga adalah mesin. Okay. Mesin ni mungkin dengar agak besar lah mesin. Okay. Tapi saya lebih suka katakan mesin ini sebagai tools. Okay. Maknanya peralatan yang kita gunakan untuk melakukan kerja. Okay. Bila kita dah ada pekerja, kita dah ada kerja yang kita nak buat, kita mesti ada benda ataupun kita mesti ada perkakas ataupun peralatan untuk melakukan kerja tersebut. Okay. Dan mesin tersebut ataupun peralatan tersebut mesti disesuaikan dengan task yang nak dilakukan dan mesti disesuaikan dengan pekerja yang akan melakukan kerja. So nampak kat situ dari segi hubung kait di antara satu sama lain. So itu yang kita katakan frame of reference untuk ergonomik di tempat kerja lah. Okay. Baik. Untuk mesin, apa requirement dia? Okay. Yang pertama sekali kita tengok dari segi size lah. Okay. Maknanya mesin yang kita nak pakai itu mesti bersesuaian dengan size mesin itu mesti bersesuaian dengan tugasan yang kita nak buat.
Okey, kalau katakan mesin tu kita hanya perlukan mesin yang kecil saja, okey, so kita guna mesin yang kecil lah. Okey, kalau katakan kerja-kerja stamping, okey, contoh dekat kilang, okey, melibatkan kerja-kerja stamping ataupun dekat hospital, okey, radioterapi ataupun radiologis, dia ada mesin dia. Okey, kalau katakan memerlukan menggunakan mesin yang besar, so mesti mesin itu tersebut mampu untuk dijalankan oleh pekerja lah. Okey, tak terlalu kecil, tak terlalu besar. Okey, sama juga untuk weight. Okey, kalau katakan mesin itu terlalu besar, so weight dia akan tambah. Okey, orientation. Okey, orientation yang bermaksud dari segi design mesin tersebut. Okey, kita mesti pastikan mesin yang kita nak bagi, mestilah dari segi orang kata design mesin tersebut, bila kita bagi kepada pekerja, pekerja tahu kat mana nak handle mesin tersebut. Buttonnya dekat mana, on dekat mana, off-nya dekat mana. Okey, dari segi safety settingnya dekat mana. Okey, dan dari segi handles, sama macam orientation lah. Okey, maknanya kita kena bagi pekerja tersebut, dia kena tahu macam mana nak handles, dan juga dari segi susun atur untuk dia handles equipment tersebut. Okey, dan ease of use. Okey, equipment yang kita bahagikan kepada pekerja, dia mesti mampu ataupun senang untuk digunakan. Contohnya, kalau dulu kita bekerja menggunakan kerja-kerja dekat office, kita biasa menggunakan mesin type. Okey, tapi sekarang ni mesin type ni dah tak ada. Okey, kita dah tukar kepada desktop ataupun laptop. Okey, so ease to use ni maksudnya kita bagikan peralatan yang bersesuaian untuk digunakan, okey, kepada pekerja kita, dan bila dia guna peralatan tersebut, dia pekerja tersebut akan kurang melakukan kesilapan ataupun foolproof design ni. Okey, maknanya bila kita bagi laptop contohnya, pekerja tersebut dia tahu dah nak buat apa dengan laptop. Bukannya untuk nak buat bertukang ke, nak masak sambal belacan ke, bukan. Mana dia tahu kalau dia bagi laptop, okey, dia tahu ni untuk kerja-kerja pengkeranian ke, okey, key in data, okey, untuk buat design and so on lah. Okey. Dan mesin ni juga mesti kita kena tengok dari segi environmental issue lah. Okey. Kat sini environmental issue-nya lebih kepada kalau katakan mesin itu mesin yang besar, okey, adakah ada kebarangkalian dia akan melepaskan pollution ataupun kata akan mendatangkan isu-isu berkaitan dengan environmental lah. Okey, yang mana kalau katakan mesin tersebut menghasilkan bahan yang berbahaya, okey, contohnya bunyi bising yang terlalu kuat, akhir sekali dia akan menyebabkan kesannya kepada pekerja nantilah. Okey, so ini antara kriteria-kriteria yang untuk berkaitan dengan mesin. Okey, and then yang keempat, okey, adalah berkaitan dengan work area. Okey, so tadi kita dah ada kerja kita dah ada mesin kita. So sekarang ni kat mana kita nak buat kerja? So tempat kerja kita juga pun mesti kita fitkan dengan semua perkara yang ada sebelum ni. Okey, mesti fitkan dengan mesin, maknanya tempat kerja tersebut mestilah muat untuk kita letak mesin kita. Okey, tempat kerja tersebut mestilah bersesuaian untuk kita buat kerja kita dan mesti bersesuaian dengan pekerja kita. Saya ambil contoh kerja-kerja dekat pejabat. Okey, kita perlukan work area yang besar ke untuk pejabat, untuk setiap satu pekerja? Tak perlu. Okey, sebab dekat kawasan cubicle kita itu, okey, mesin yang kita guna mungkin laptop ataupun desktop. Okey, so kalau ikut keluasan meja kita, dia dah bersesuaian untuk mesin yang kita akan guna pakai. Okay. And then yang kedua dari segi task, maknanya kerja-kerja pengkeranian, okay, ataupun kerja-kerja pengurusan. Maknanya kalau dengan kubikel size yang ada buat masa sekarang ini mencukupi. Okay. Dan dengan pekerja yang akan menggunakan kawasan kerja itu pun selesa untuk melakukan kerja. Okay. So sebab tu pentingnya work area ni pun kita kena fitkan dengan requirement yang ada sebelum ni. Okay, dan antara kriteria yang kita biasanya ataupun yang biasanya kami advise kepada pekerja adalah dari segi layout. Okay, maknanya tempat kerja yang kita bekerja ini dari segi layoutnya mesti bersesuaian dengan pekerja dan juga task dan mesin yang akan diguna pakai. Okay, dia tengok dari segi size, location dan juga equipment lah.
Okey, maknanya kalau katakan kita nak letak barang-barang yang besar ataupun mesin-mesin yang besar, so dari segi work area ni pun mesti work area yang luas lah. Okey, dan dari segi location pun mesti bersesuaian. Okey, kalau katakan mesin itu mengeluarkan bunyi yang bising, so kita tak boleh letak dekat kawasan yang tertutup, dekat kawasan pejabat lah. Okey, so kita kena letak dekat tempat-tempat lain yang ada dia punya langkah kawalan untuk mengelakkan bunyi bising itu terdedah kepada pekerja lah. Okey, and then yang penting sekali adalah untuk kawasan kerja itu adalah dari segi arrangement. Kita kena tahu macam mana kita nak susun mesin-mesin yang ada dekat kawasan kerja kita untuk memastikan kita melakukan task dengan selamat dan pekerja itu pun dia akan berada dalam keadaan sihat dan juga selamat. Okay. And then yang terakhir sekali adalah environment lah. Okay, so bila kita tempat kerja kita tu dah ada banyak work area, okay, maknanya dah ada banyak cubicle, okay, staff dah ada 10 orang, so akan ada 10 cubicle, dia akan membentuk work environment ataupun persekitaran kerja. Dia akan membentuk satu pejabat lah. Okay, dan dalam pejabat tu dia ada requirement yang kita juga perlu patuhi. Okay, antaranya adalah physical environment. Okay, physical environment ni contohnya panas ataupun sejuk lah. Okay. Maknanya bila kita nak develop satu office, kita kena pastikan kawasan office tu dari segi tahap kepanasannya, okay, tahap kesejukannya mesti bersesuaian dengan pekerja kita. Sebab pekerja kita ni dia ada macam-macam orang kata requirement dia. Okay. Mungkin ada, walaupun dia dah letak, kita dah set temperature aircon tu pada 25 katakan, tapi dia still lagi rasa sejuk. Okay. Dan ada pekerja kita dah set 18, dah paling rendah dah aircon, tapi dia still lagi rasa panas. So untuk physical environment ni kita kena pastikan bila kita nak set sesuatu setting dekat office ataupun dekat mana-mana tempat kerja kita, dia mesti bersesuaian kan dengan pekerja tersebut lah. Okay. Dari segi heat, bunyi bising, okay, getaran. So ini adalah physical environment yang kita kena fitkan dengan pekerja dan juga task lah. Okay. And then yang kedua adalah dari segi suasana pekerjaan itu sendiri. Ini lebih kepada organisasi lah. Okay. Contohnya dari segi waktu rehat. Okay. Dari segi kalau katakan ada kerja-kerja yang melibatkan shift. Okay. Dari segi waktu cuti. Itu semua mesti disesuaikan dengan pekerja dan juga task yang pekerja itu lakukan lah. Okay, kalau katakan memang dia bekerja secara shift, mungkin 3 hari bekerja shift, okay, mungkin dia akan ada rehat 1 hari. Okay, lepas tu bekerja lagi shift, and then rehat lagi mungkin 2 hari. Okay, sama juga untuk work rest regimes. Maknanya bila kita bekerja dalam 1 hari, kita mesti kena ada waktu rehat. Okay, yang perlu majikan sediakan. So itu adalah organisation environment. Okay, so kita kena pastikan bila kita nak set up untuk organisation environment tu mesti bersesuaian dengan pekerja yang melakukan kerja. Okay. Kalau katakan dia melakukan kerja yang terlibat dengan kerja-kerja berat, okay, maknanya dari segi waktu rehat dia tu mungkin akan lebih sedikit lah, okay, berbanding dengan kerja-kerja orang dekat office. Okay. Baik. Ada persoalan tak sebelum tu? Okay. Kalau katakan ada persoalan boleh terus tanya ataupun reply dekat chat lah. Okay. Baik. Okey. Sebelum saya pergi lagi jauh, okey, kat sini saya nak minta respon daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. So dekat sini ada mood scale, okey, daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okey, nombor 1 tu kira worst lah. Maknanya kalau katakan tanya nak hidup ke tak nak hidup, maknanya memang dia jawab kalau 1 tu maknanya dia tak nak hidup lah. Okey. 10 tu lah really great. Maknanya dia rasa memang energized, bertenaga dan memang bersemangat. Okay, so saya dekat sini ada satu soalan. So daripada awal-awal kita bekerja dekat rumah dulu ataupun work from home dulu, okay, skill berapa yang kita ada? Saya minta kalau boleh semua boleh respon dekat bahagian chat lah. Okay, boleh letak kat situ masa awal-awal dia bekerja work from home dulu pada bulan 3, okay, saya pada skill 9, great. So kalau ada skill 10, okey, boleh tulis dekat bahagian komen apakah mood skill anda pada awal-awal bekerja dekat rumah dulu. Okey. Ada ke yang nak respon?
So kalau katakan ada yang nak respon, boleh respon. Okey, ada yang 7. Okey, ada good. Okey, ada yang 5. Okey, so-so. Okey, awal-awal kerja dekat rumah pun dah so-so Ini yang awal-awal, masa awal-awal PKP dulu, yang bila kena kerja kat rumah. Okey, ada 6. Okey, kira okey lagi lah. Kira so-so ke atas tu, kira okey. Okey. So, itu yang pertama. Okey, ada yang jawab 6. Okey, good, very good. Okey. Baik, terima kasih. Okey, so itu adalah awal-awal kita bekerja dulu. Okey, sekarang ni selepas sebulan kita bekerja. Selepas sebulan kita berada dekat rumah. Selepas sebulan kita berada dalam PKP, apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa? Masih lagi so-so ke? Masih lagi goods ke? Ataupun ada yang dah turun bawah daripada skill 5? Ataupun ada yang maintain saja? Okey, masa ada lagi yang sebut mungkin ada yang maintain, so-so, ada lagi yang 7. Okey, bagus. Maknanya bekerja dekat rumah ni memberi keselesaan lah kepada staf kita. Okey, terima kasih. Tujuan saya tanya ni sebab saya nak dapatkan respon daripada tuan-tuan saja sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, okey, nampak ke? Dah terkeluar slide. Sekejap Slide-nya tak nampak, Cik. Okey, sekejap saya. Dia terkeluar. Okay. Alright. Okey. So, nampak Okey, Alright. dah nampak. Okey, so tadi saya dah tanya berkaitan dengan bila dah sebulan kerja, awal-awal kerja dan juga bila kita dah bekerja dekat rumah lah. Okey, so ada yang meningkat, ada yang menurun. Okey, itu biasalah. Okey, sebab biasanya bila kita bekerja dekat rumah, okey, ataupun bila kita bekerja dalam situasi yang normal baru ni, kita akan ada perubahan kata emosi lah. Okey, macam ada daripada staff kita cakap tadi, kita kena adapt. Okey, tapi bila ada kadang-kadang tu bila kita adapt, dia tak mampu untuk memenuhi apa yang kita nak. Okey, sebab tu ada daripada staff kita yang awal-awal tu dia skill 9, dia skill 10, sebab bila bekerja dekat rumah ni dia boleh buat macam-macam. Tapi bila dah makin lama, skill itu makin lama makin menurun. Sebab apa? Dia rasa bila bekerja daripada rumah ni ada banyak limitation. Kena bekerja seorang-seorang, nak berborak pun bawa seorang-seorang, berborak pun guna video cam. Okey, kadang-kadang buat kerja, kalau dulu bekerja pukul 8 sampai pukul 5 saja. Okey, tapi sekarang ni sejak bekerja daripada rumah ni, kadang-kadang selepas subuh dah kerja, nak tidur nanti pun still lagi bekerja. So itu antara limitation dan ataupun kesan bila kita bekerja daripada rumah dalam new norms inilah. Okey, baik. So saya harap lepas daripada saya bagi sedikit informasi berkaitan ergonomics ni, okey, mungkin ada yang skill 5 ataupun skill 4 boleh naikkan skill itu daripada masa ke semasa lah. Okey, baik. Okey, so dekat sini ada gambar. Okey, saya nak tanya, dalam gambar yang saya bagi ni, ada tak similarity dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat sekarang dekat rumah? Ada ke yang buat kerja dekat atas tilam? Okey. Adakah yang buat bekerja di atas sofa? Okey, tak. Okey, bagus. Ada yang buat bekerja macam tu? Pakaian dah okey? Okey. Pakaian dah smart tapi masih lagi bekerja dekat atas tilam? Okey, tak ada. Okey, ada tak yang buat bekerja dekat luar kawasan rumah? Okey. Ada tak bekerja macam ni? Ada yang ada, okey, ada yang tak ada. Okey. Okey, ada tak yang bekerja macam ni? Maknanya sambil baring pun dia buat kerja. Mungkin ada atau mungkin tak ada. Okey. Sebab apa? Saya tanya benda ni, okey, sebab kebanyakannya, okey, bila kita buat survey, okey, rata-rata ada daripada
staff kita bila dia bekerja dekat rumah, okey, mereka melakukan kerja-kerja yang dalam posture yang macam ni lah. Okey, pada mereka dia orang rasa benda ni ergonomik kepada mereka. Okey, tapi sebenarnya bila mereka bekerja dalam keadaan suasana yang macam gambar yang saya tunjuk ni, untuk tempoh masa yang lama dia akan mendatangkan risiko kepada badan kita. Okey, salah satu contohnya sakit leher lah. Okey, sakit leher, sakit pinggang, macam-macam. Okey. So untuk hari ni, okey, so ini adalah expectation versus reality. Okey. So biasa masa awal-awal kita nak bekerja, kita expect okey kita akan bekerja dengan relax dekat rumah, okey ada tempat kerja, tak ada orang kacau. Okey. Tapi dari segi realitinya kalau orang perempuan, okey, mana staf-staf perempuan mungkin dia akan terkejar-kejar dengan kerja rumah. Okey, sebab apa kalau dulu bila bekerja dekat office, kerja rumah tu dia tak fikir sangat. Okey, tapi bila dia dah bekerja dekat rumah, tambah pula dengan anak-anak pun ada dekat rumah, anak-anak pun dia belajar dekat rumah, dekat situlah akan timbul isu dari segi macam mana dia nak bahagikan kerja dan juga kerja-kerja rumah. Okey. So untuk hari ni, pengurusan saya akan bagi sedikit cara-cara lah, okay, macam mana untuk kita set up tempat kerja yang ergonomik kepada diri kita. Okay. So di antara 1, 2, 3 hingga 5 ni, okay, antara paling banyak yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan kat rumah macam mana? Okay. So basically nombor 1 ni memang rata-rata yang akan ada dekat rumah lah. Okay. Maknanya dia ada dedicated workspace. Okay. Dan paling ramai lagi akan ada bila buat kerja dekat meja makan. Okey, nombor 1 pun ada, nombor 2 pun ada. Okey, kadang-kadang nombor 3 pun ada. Nombor 4, nombor 4 pun kadang-kadang ada. Kalau katakan dia baru dapat ada baby yang kecil ke, maknanya baby pun teman sekali buat kerja. Baby pun stres sekali fikir apa nak kena buat ni. Okey, adakah yang nombor 5? Nombor 5 ni pun kadang-kadang lah. Okay. Tapi saya just nak tanya, yang nombor 6 ni ramai ke tak ramai yang macam ni? Okay. Biasanya ni kalau staff mungkin kurang lah sikit. Okay. Tapi biasa kalau 6 ni saya tak sure lah dari segi student dia macam mana. Ramai Okay. Mungkin time kelas ke PDPR ke saya tak pasti. Itu no comment lah. Okay. Tapi basically 1 hingga 6 ni adalah merupakan buat masa sekarang ni adalah current practice lah, okay, untuk siapa-siapa yang bekerja ataupun belajar daripada rumah. Okay. Baik. So tadi saya dah explain sedikit berkaitan dengan ergonomics. Okay. So saya harap tak ada anjing kat sebelah. Okay. Memang tak ada anjing lah. Okay. Baik. So tadi kita dah bagi, saya dah explain ataupun saya dah bagi sedikit definisi berkaitan dengan ergonomics lah. Okay, dan juga apa kaitannya ergonomik dengan kerja kita. Kenapa kita perlukan, kenapa kita kena tahu isu-isu berkaitan dengan ergonomik ini. Okay. Okay. Dan sekarang ni saya nak explain pula, saya nak share pula berkaitan dengan apakah dia ergonomic issue ataupun apakah faktor risiko ergonomik yang ada dekat kawasan sekitar kita semasa kita bekerja. Okey. Dan kalau kita abaikan faktor risiko ergonomik ini ataupun ergonomic issue ini semasa kita bekerja, nescaya akhir nanti kita akan dapat satu orang kata isunya berkaitan dengan safety, keselamatan dan juga kesihatan lah. Okey. Sebab tu semasa tuan-tuan dan puan-puan bekerja dekat rumah ataupun bekerja dekat pejabat sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan cuba untuk elakkan ergonomic issue yang saya akan explainkan sekejap lagi. Okey. Baik. Ergonomic issue yang pertama yang kita panggil sebagai forceful and sustained exertion. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan forceful and sustained exertion ini? Okey. Forceful ini bermaksud dia bekerja dalam keadaan yang pegun. Okey, ataupun dia menahan berat. Contohnya kita mengangkat barang-barang yang berat.
kita tahan benda yang berat. Okay, itu dimaksudkan dengan forceful and sustained exertion. Contohnya kita bekerja dekat warehouse, angkat barang berat, sebelum kita letak barang berat itu atas meja, kita tahan barang tu, okay, itu adalah forceful exertion. Okay, so kalau kita bekerja, contohnya masa kita bekerja dekat rumah ataupun dekat office, kita kena elakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan forceful dan juga sustained exertion. Okay, tapi kalau timbul pula satu persoalan, kalau tak ada orang angkat, macam mana kerja itu nak dijalankan? Okay, kalau katakan kita ada task ataupun aktiviti yang mendedahkan diri kita kepada forceful ataupun sustained exertion, kita kena buat control measure lah. Okay, kalau kata barang itu barang yang berat, okay, kita kena cari satu proaktif method yang baru untuk halang kita mengangkat barang berat tersebut. Contohnya kita menggunakan troli. Okay, letak barang atas troli, kita tolak. Okay, ataupun kita panggil members kita. Ini kita panggil sebagai buddy system. Kalau barang tu berat, kita share berat tu dengan kawan kita. Okay. Kalau dekat rumah, kita panggil husband kita ataupun panggil wife kita untuk angkat barang yang berat. Kata sehidup semati kan. Okay. Angkat berat pun sesama berat lah kata. Okay. Sebab apa? Bila kita mengangkat barang yang berat, dia akan memberi tekanan kepada anggota badan kita. Okay. Yang paling penting sekali, dia akan memberi tekanan kepada tulang belakang dan juga dia akan memberi tekanan kepada upper limb ataupun pada bahagian anggota tangan kita. Okay. So kita nak elakkan tekanan itu kepada badan kita. So kita kena kurangkan risiko pendedahan tersebut. Okay, itu yang pertama. Baik, yang kedua pula adalah awkward posture. Ataupun dalam bahasa Melayu ni kita panggil bekerja dalam posisi yang janggal. Okay. So bila kita bekerja, kita kena pastikan kita bekerja dalam keadaan yang neutral posture. Okay. Neutral posture tu macam mana? Okay. Neutral posture tu maksudnya kalau kita duduk dekat atas kerusi, contohnya bila kita duduk atas kerusi, okay, kita kena pastikan tapak kaki kita itu berada di atas lantai. Okay. Kita set up workstation kita dekat rumah. Okay, kita ada kerusi. So bila kita duduk atas kerusi tu, kita kena pastikan kaki kita itu jijak lantai lah. Jangan kaki tergantung. Okay. Kalau kaki tergantung, itu adalah awkward posture. Okay. Cuba elakkan. Okay. Kalau katakan kita ni orang yang comel, duduk kat kerusi, kaki tergantung. So macam mana kita nak adjust? Okay. Kita cuba cari support untuk kita letakkan di bawah kaki kita. Okay. Tak kisahlah ada kotak ke atau ada footrest ke. Okay. So letak dekat bawah atas lantai and then pijak. Okay. Untuk pastikan kaki kita tidak tergantung. Okay. And then yang kedua, bila kita duduk di atas kerusi, pastikan kita punya posisi badan kita dalam keadaan yang 90 degree lah. Okay, mana kita duduk, sandar dekat dia punya backrest, bahagian belakang. And then, tengok dari segi posisi dia adalah 90 degree. Okay, and then, kalau kata kita kena buat kerja-kerja melibatkan data key in, menggunakan laptop, pastikan kerusi kita tu ada armrest. Okay, tepi kerusi tu ada tempat letak tangan kan. Okay, letak tangan dekat situ. Okay. Contoh awkward posture masa kita bekerja adalah contohnya membongkok ke depan. Okay. Contohnya lagi twisting. Okay, nak ambil barang kat sebelah, kita twist. Okay. Overreaching. Kita nak ambil barang yang jauh. Contohnya kita telefon dekat dapur, kita buat kerja jauh sangat. Okay, contohnya dokumen dekat meja sebelah, kita duduk kat meja yang lain, tapi kita tak nak bangun nak ambil dokumen, kita just cuba capai daripada posisi kita duduk. So, itu adalah overreaching. Okay. So, kalau katakan masa kita bekerja, ada ketiga-tiga faktor risiko tadi, awkward posture tadi, okay, kita kena elakkan lah. Okay. Itu adalah ergonomic issue yang kedua. Yang ketiga adalah repetitive motion. Ataupun pekerjaan yang berulang-ulang. Okay. Kalau kita dekat office ni, pekerjaan yang berulang-ulang itu biasanya kita jumpa bagi siapa-siapa staff yang bekerja menggunakan laptop lah. Okay. Maknanya pergerakan yang berulang-ulang. Maknanya buat kerja yang sama, menggunakan anggota badan yang sama. Okay. Dan anggota badan dia buat kerja pergerakan yang berulang-ulang itu untuk tempoh masa yang lama. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan repetitive motion ini.
Contohnya kalau siapa guna komputer ataupun laptop yang bergeraknya hanya bahagian jari saja dengan bahagian mata. Okey, anggota badan lain tak bergerak, pegun. Berada dalam keadaan sustained exertion. Okey. So tangan yang bergerak-gerak itu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang kita panggil sebagai repetitive motion. Okey. Kalau kita teruskan bekerja dalam keadaan repetitive motion, maknanya kerja yang berulang-ulang ni tanpa rehat untuk tempoh masa yang lama. So badan kita akan ada tendensi untuk mendapat satu penyakit yang kita panggil sebagai carpal tunnel syndrome. Okey, maknanya dari segi berlaku kecederaan daripada pergelangan tangan lah. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah contact stress. Okey, ergonomic risk factor yang keempat adalah contact stress. Apa itu dimaksudkan dengan contact stress? Contact stress ni adalah sebarang sentuhan. Sebarang sentuhan anggota badan kita dengan permukaan ataupun dengan benda-benda yang keras. Okey, contohnya bila kita gunakan laptop, okey, bahagian wrist kita ini bersentuhan dengan bucu meja. Okey, bucu meja tu kan tajam kan? So kita letak tangan kita dekat situ. So sentuhan dekat bucu meja itu kita panggil sebagai contact stress. Okey, so kita kena pastikan bila kita bekerja cuba elakkan contact stress lah. Okey, kalau meja kita tu kayu yang keras, okey, kita letak kat sebelah ataupun bawah laptop kita itu boleh letak kain ke, okay, ataupun letak armrest ke untuk mengelakkan anggota tangan kita ni, okay, bersentuhan dengan permukaan yang keras tadilah. Okay, sebab apa? Bila kita letak tangan dekat permukaan yang keras ni, dia akan membentuk ataupun boleh menyebabkan compression kepada anggota badan kita. Okay, so itu yang keempat. Yang kelima pula adalah static posture. Okay. Static posture ni adalah bekerja dalam keadaan yang pegun. Okay. Macam contohnya bila kita duduk tak bergerak-gerak daripada pukul 8 sampai pukul 5. Even sampai malam tak bergerak buat kerja. Makan pun ada orang suapkan. Okay. Nak pergi toilet pun tahan. Habis kerja baru pergi. Mana duduk situ je. Tak bergerak-gerak. Okay. Itu dimaksudkan dengan static posture. Okay. Dan static posture ni tak semestinya untuk orang yang bekerja duduk saja. Okay, siapa yang bekerja berdiri pun sama juga. Okay, contoh static posture. Okay, siapa ada idea ataupun contoh untuk static posture ni? Untuk berdiri. Okay, contoh static posture berdiri. Siapa pernah pergi dekat JB, dekat Istana Johor? Pernah ambil gambar tak dengan dia punya guard tu? Yang pakai baju putih tu. Guard tu buat apa pun, dia tak bergerak kan. So, itu adalah contoh static posture. Okay. Pekerja kilang pun sama juga. Terima kasih Cik Hafiz. Pekerja kilang. Mana-mana pekerja kilang yang melibatkan assembly, okay, dia berdiri tegak je. Kalau dia bergerak pun, dia bergerak sikit saja. Tapi keseluruhan dia berdiri tegak. Okay. So, itu adalah static posture lah. Okay. Itu yang kelima. Okay. Yang keenam adalah others environmental factor lah. Okay. Macam yang saya cakapkan tadi, antara requirement untuk work environment adalah dari segi faktor-faktor persekitaran. Okay. Faktor persekitaran yang pertama adalah temperature ataupun suhu. So, kita kena pastikan suhu dekat kawasan kerja kita itu mesti bersesuaian. Kalau katakan terlalu panas, kita kena turunkan untuk beri keselesaan kepada pekerja kita. Sama juga kalau tempat kerja itu terlalu sejuk, kita kena naikkan temperature. Okay. Getaran. Kalau tempat kerja kita itu tiba-tiba bergetar ataupun dia memang continuously bergetar, bergegar. So, kita kena cari solusi untuk elakkan daripada bergegar. Okay. Contohnya pekerjaan yang sentiasa bergegar ni kat mana? Okay. Contohnya orang yang bawa kenderaan. Okay, contohnya driver. Okay. Kalau driver ni dia punya office tu adalah kereta tu. Bahagian kokpit tu, okay, itu adalah office dia. Okay, dan mereka biasanya terdedah kepada environmental factor static posture. Okay. So, kegaran ni pun kita kena ambil maklum lah. Okay. Yang ketiga adalah bunyi bising.
Okey, tukang potong rumput, bagus. Maknanya getaran itu dia rasa pada bahagian tangan. Okey, yang itu kita panggil sebagai hand arm vibration. Okey, sebab vibration ni dia akan ada dua. Okey, satu hand arm vibration and then lagi satu whole body vibration. Kalau macam yang Cik Afidah bagi tahu dekat sini, itu adalah hand arm vibration lah. Okey, hand arm vibration. Maknanya getaran tu diterima melalui tangan saja. Okey, kalau kata whole body vibration ni pula adalah contohnya driver tadi, okey, ataupun tailor dekat sini, Cik Nurul Liana beritahu, maknanya getaran tu dia diterima daripada tapak kaki kita ataupun pada bahagian punggung kita. Maknanya getaran tu diterima daripada keseluruhan tubuh. Okey, so itu adalah vibration lah. Okey, and then yang terakhir sekali adalah noise, bunyi bising. Okey, so bunyi bising pun kita antara isu-isu dalam ergonomic risk factor lah. Okey, so kalau katakan tempat kita itu terlalu bising, so kita kena buat control measure untuk memastikan level bunyi bising itu berkurangan. Okey, dan ada juga bunyi bising dan dia tak bising tapi dia jadi bising. Benda tak bising tapi pada kita rasa benda tu bising. Contohnya apa? Benda tu tak bising tapi kita rasa benda tu bising. Contohnya orang members kita mengumpat kita. Okey, members kita buat cerita pasal kita kat tempat kerja. Okey, so itu juga adalah termaktub di bawah ergonomic risk factor. Okey, nose dekat sini adalah sebarang bunyi yang kita tak nak. Okey, orang mengumpat kita ke, bos marah kita ke, okey, bunyi printer asyik print je. Okey, so bunyi-bunyi bising macam tu, bunyi-bunyi yang toksik macam tu, okey, terima kasih Cik Wan Amir, yang akan memberikan kita rasa tak selesa, itu adalah ergonomic risk factor yang kita kena elakkan lah. Okey, so dalam tempat kerja, ergonomic risk factor inilah yang kita perlu selesaikan. Okey, sebab ergonomic risk factor ini sajalah yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang tak selesa, bekerja dalam keadaan yang tak sihat dan selamatlah. Okey, baik. So apa penyebabnya kalau kita bekerja ataupun bila kita terdedah kepada ergonomic risk factor tadi? Okey, antara kesan yang paling famous ataupun kesan yang paling orang kata paling mudah untuk kita tengok adalah MSD. Okey, penyakit yang disebabkan oleh ataupun penyakit otot dan rangka, yang mana penyakit itu dia menyerang bahagian otot dan juga bahagian rangka kita lah. Okey, dan kat sini saya nak share sedikit statistik daripada SOCSO lah. Okey, yang mana berdasarkan daripada data SOCSO, okey, sepanjang tempoh kita bekerja dekat rumah ni daripada Mac 2000 sampai Mei 2021, okey, sebanyak 15 juta SOCSO dah bayar pampasan ataupun dia dah bayar kepada pekerja yang tercedera semasa bekerja dekat rumah. Okey, pada kita mungkin kita rasa bekerja dekat rumah itu selamat, tapi sebenarnya tidak. Okey, kalau kita bekerja dalam keadaan yang tak selamat, contohnya kita terdedah kepada ergonomic risk factor tadi, okey, kita akan tergolong di dalam statistik ni. Okey, 1,504 pekerja suffers injuries while working from home. Okey, maknanya walaupun kita kerja kat rumah, kita tendensi untuk dapat kecederaan pun masih ada. Okey, dan kebanyakan penyakit ataupun kecederaan yang kita dapat itu biasanya disebabkan oleh jatuh dari tempat tinggi. Okey, tempat tinggi ni tak semestinya kita kena panjat shilling and then jatuh. Kita duduk atas kerusi, jatuh atas lantai pun kita boleh consider sebagai jatuh daripada tempat tinggi lah jugalah. Okey, injuries disebabkan oleh terlanggar dengan objek. Contohnya kita punya tempat kerja tu rapat-rapat, kat sebelah tu adalah almari, dekat belah kiri pula meja solid. So bila kita dah orang kata terlalu fokus dengan kerja kita, mungkin kita tak perasan, kita main bangun je and then terlanggar dengan objek-objek tersebut. Okay, muscle strain, okay, rasa kelesuan otot, okay, passing out lah. Okay, so bila kita abaikan ergonomic risk factor tadi, okay, ini antara penyakit-penyakit ataupun kesan yang kita akan dapat lah. Okay, dan untuk MSD ni sebenarnya dia bukan benda yang baru. Dia dah dikatakan
saya boleh guarantee lah, okay, setiap pekerja yang ada dekat Malaysia ni, mereka sebenarnya dah ada develop sistem MSD ni. Okay. Sebab apa? Untuk MSD ni, kita tak panggil dia MSD semasa level yang paling yang paling tinggi. Okay. Sebenarnya MSD ni awal-awal lagi kita dah tahu kita ada ataupun tidak. Okay. So untuk hari ni kita boleh sama-sama check diri sendirilah. Okay. Sekarang ni kita berada dekat level yang mana? Okay. Level yang pertama untuk MSD ni kami panggil ataupun kita panggil sebagai warning stage. Okay. Warning stage ni maknanya badan kita memberi, orang kata, dah bagi signal pada badan kita bahawa okay, badan ataupun aku dah penat. So kena ambil langkah untuk kurangkan penat. Okay. Tapi biasanya untuk warning stage ni ramai staff ataupun ramai pekerja dia abaikan. Okay. Sebab apa? Penat. Okay. Penat. Buat kerja apa tak penat? Okay. Even duduk pun penat. Tak buat apa-apa kerja pun penat juga. Okay. Dan orang kata kalau buat kerja tak penat, itu namanya bukan buat kerja. Okay. Tapi sebenarnya penat itu adalah salah satu indikator yang menunjukkan badan kita dah bagi signal. Okay. Badan kita dah bagi warning. Okay. Aku ni dah penat. So kena ambil rehat ke? Okay. Kena ubah cara kerja ke? Okay. So itu adalah warning stage. Okay. Saya rasa rata-rata dalam staff yang hadir pada program kita pada pagi ini mungkin rata-rata dah ada warning stage ni. Even students pun mungkin dah ada develop warning stage ni. Okay. Sebab berdasarkan statistik daripada JKKP dan juga statistik daripada SOSO, sekarang ni dari segi prevalence ataupun kekerapan berlakunya MSD dia dah berubah. Kalau dulu kebanyakan MSD ni berlaku pada umur 30, 40, 50. Okey, pada masa tu maknanya orang tua je akan terdedah akan menunjukkan simptom yang paling kritikal. Tapi sekarang ni pada abad yang ke-20 21 ni, okey, kita boleh tengok bahawa orang yang ada MSD ni daripada umur 18 tahun pun dah ada. Okey, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Maknanya MSD dia dah start attack kepada golongan-golongan muda. Okey, sebab itu golongan muda perlu ambil orang kata take note lah berkaitan dengan warning stage ni. Okay. And then kalau kita abaikan, contohnya kita abaikan warning stage, dia akan pergi kepada stage yang kedua yang kita panggil sebagai affecting stage. Okay. Pada affecting stage ni dia akan mula memberi kesan kepada performance kita. Okay. Pada awal-awal kita rasa penat, kita still lagi boleh bekerja dengan optimum. Okay. Tapi bila kita dah pergi kepada stage yang kedua, masa tu dia akan efek kita punya performance. Okay. Kita akan kerap rasa sakit, kita akan mula untuk ambil cuti, kita mula akan ambil MC, okay. And then kita mula untuk rasa tak nak pergi kerja lah, okay. Bangun pagi pun rasa malas je. So itu adalah affecting stage. Okay. So kalau sesiapa yang ada simptom-simptom yang saya tunjukkan tadi, okay, ada soreness, itches, pains, so anda adalah pada stage yang kedua. Okay, so sila berhati-hati. Okay. Nah, kalau katakan walaupun dah dapat yang stage yang kedua ni pun badan kita dah bagi tahu, kita abaikan juga, okay, bersedialah untuk stage yang ketiga lah. Okay. Sampai masa kalau katakan kita kena disability, sama ada hilang upaya kekal ataupun hilang upaya sementara, so itu adalah dia punya incapable stage lah. Okay. Stage hilang upaya. Okay, pada masa ni sama ada hilang upaya terus, maknanya lumpuh seluruh tubuh ataupun lumpuh separuh tubuh, itu adalah yang paling terakhir sekali lah. Okay. So untuk hari ni kita sama-sama buat checklist, kita audit diri kita berada pada level yang mana, kita berada pada stage yang mana. Okay. And then ini adalah contoh-contoh MSD lah. Okay, yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan lagi arif berkaitan dengan penyakit. Okay, so ini adalah contoh-contoh MSD. Okay, tapi biasanya kalau siapa bekerja dekat office, okay, dia ada dua penyakit yang paling famous lah. Okay, yang pertama sekali kita panggil sebagai carpal tunnel syndrome. Okay, and then yang kedua kita panggil sebagai low back pain. Okay, sakit pada pergelangan tangan. Dan lagi satu adalah sakit pada bahagian pinggang. Back pain lah.
Okay, sama ada slip disc ataupun normal back pain. Okay, so ini kita kena jaga-jagalah sebab ini biasanya common injuries yang kalau kita bekerja kita abaikan ergonomic principle tadi. Maknanya bila kita bekerja tu ada ergonomic risk factor yang 5 ataupun 6 tadi. Okay, so kalau kita bekerja, cuba identify ada tak ke 6 ergonomic risk factor tadi. Kalau ada, okay, kita kena control lah. Sama ada kita eliminate ataupun kita ubah cara kerja kita. Okay. So, kita dah sampai lagi 10 minit yang terakhir. Okay. Kat sini saya just nak share berkaitan dengan tips lah. Okay. Tips macam mana kita nak setting ergonomik untuk siapa-siapa yang bekerja dekat rumah. Okay. Tapi sebenarnya tips ini kita juga boleh pakai untuk siapa-siapa yang bekerja dengan dekat office lah. Okay. Tak kisah. Okay. Sebab tips ni dia boleh digunakan pakai dekat mana-mana sekalipun. Okay. Baik, tips yang pertama adalah kalau boleh tempat dekat rumah kita tu kita sediakan dedicated area for work from home. Okay, maknanya kita buat satu tempat yang khusus untuk kita bekerja. Maknanya kalau ada meja satu, kerusi satu, itu dah cukup. Okay, kalau boleh elakkan tempat-tempat yang akan memberi orang kata halangan lah. Contohnya dekat meja makan, bila nak makan je, contohnya kita bekerja pukul 8, waktu breakfast, okay, tak boleh bekerja lagi sebab meja makan tengah guna. Okay, lepas tu dah habis breakfast, buat kerja sampai tengah hari, okay, kena tutup laptop, kena pindah sekejap untuk lunch pula. Okay, so kalau boleh adakan dedicated area. Okay, contohnya kita buat studio kita, okay, maknanya ada tempat yang tersendirilah, okay, untuk kita bekerja. Dan tempat itu semestinya fokus untuk bekerja saja. Okay. So ini adalah contoh-contoh dedicated workstation yang kita boleh gunalah ataupun kita boleh cuba develop. Okay. Dia tak semestinya tempat itu mesti ada meja yang grand-grand, ada kerusi yang ergonomics. Okay. At least ada tempat untuk kita letak equipment kita, ada tempat untuk kita bekerja, itu sudah mencukupi. Okay. So ini contoh saya lah. Okay. Saya just as simple as that. Maksudnya ada kerusi, ada meja, and then boleh kita bekerja, sudah mencukupi. Okay. So sekarang ni, okay, rasanya ada juga pekerja yang mungkin rumah dia, mungkin dia ada ramai anak. Okay. Tiba-tiba bos panggil untuk meeting. So nak elakkan bunyi bising dekat rumah, okay, kita boleh masuk kereta sekejap. Okay, meeting dalam kereta, buka aircon, okay, and then dah habis meeting, and then keluar balik lah. So ini adalah contoh-contoh lah. Okay, baik, itu yang pertama. And then yang kedua, okay, tips yang kedua adalah kita kalau boleh adjust height to maintain neutral body posture. Okay, so gambar ini adalah merupakan standard natural body posture untuk sesiapa yang bekerja melibatkan visual display terminal. Maknanya dia bekerja menggunakan PC, kerusi, keyboard, desktop dan juga meja lah. Okay. So kalau boleh, okay, bila kita dah set up dedicated workstation tersebut, kita kena pastikan ataupun kita kena adjust sedikit dari segi ketinggian tools yang kita ada tu supaya bila kita bekerja dalam keadaan yang neutral posture. Maknanya kita boleh maintain neutral posture tu. Okay. So, yang pertama, macam mana kita nak set up untuk monitor? Okay. Cara yang pertama, untuk kita set up monitor, kita kena pastikan ketinggian monitor. Okay. Contoh ini monitor kita. Okay. Monitor kita. Kita kena pastikan yang bahagian atas ni, atas sekali, nampak bahagian atas sekali ni, mesti selari ataupun mesti sama dengan mata kita. Maknanya, kalau pada segi ketinggian, kalau kata ini adalah laptop kita, okay, di segi skrin yang paling atas sekali tu mesti sama dengan mata, maknanya eye level. Okay. Sebab kalau monitor ni terlalu rendah, kita akan ada tendensi untuk tunduk. Okay. Dan kita akan tendensi untuk sakit pada bahagian leher. Okay. Sebab itu kalau katakan untuk monitor, kita kena pastikan pada bahagian monitor ni paling atas, paling simple, pastikan level adalah setara dengan mata kita. Okay, jadi bila kita tengok monitor, kita akan berada dalam keadaan yang tegak lah. Kalau kata nak tengok pada bahagian bawah pun, kita hanya menggerakkan mata saja.
Okey, itu yang pertama. Dan untuk jarak, berapa jarak yang kita nak letak monitor kita dengan badan. Okay. Cara yang paling mudah adalah bila kita buat, kita letak tangan kita ke depan, okey, contoh tangan ke depan, okey, pastikan jarak dia dan bila monitor itu mesti mencecah kita punya jari. Boleh dikatakan sedepa lah. Maknanya jarak di antara jari ke bahagian bahu lah. So itu adalah jarak dia. Lebih kurang dalam 15 ataupun 30 cm lah, lebih kurang macam tu. Okay, so itu untuk kita set up dari segi jarak. Okay, yang kedua adalah keyboard dan juga mouse. Okay, so untuk keyboard dan juga mouse, kita kena pastikan pada ketinggian elbow height, ataupun bila kita letak tangan macam ni, keyboard tersebut mesti dah pada selari pada ketinggian siku kita. Okay, itu untuk mengelakkan kita bekerja dalam keadaan awkward posture lah. Okay, mouse pun sama juga, mesti pada ketinggian elbow height. Okay, dan untuk documentation, mid chest height, maknanya kalau kita menggunakan document holder, ketinggian document holder mesti di antara pada shoulder dan juga elbow height. Maknanya kita letak tu pada bahagian ketinggian dia pada ketinggian bahu, di antara bahu dan juga pada ketinggian siku. Maknanya kita tak boleh letak tinggi daripada bahu, bawah daripada siku. Okey. Untuk seat pen. Okey, untuk seat pen ni dekat bawah Okey, seat pen. So kita kena pastikan ketinggiannya mesti sama dengan kaki kita ni. Betis kita mesti sama. Okey. Kat sini akan ada isu. Kalau kita letak pada ketinggian sama dengan betis kita ataupun ketinggian kaki kita kat sini, dia akan menyebabkan susah untuk kita maintainkan ketinggian keyboard pada elbow height. Okay, sebab itu kalau katakan kita ni terlalu comel, okay, sebab kalau bila kita rendahkan kerusi, benda yang ke atas ni akan menjadi tinggi. Jadi kita nak elakkan benda tu, biasanya kita akan letak satu support dekat bawah ni. Okay, sama ada footrest ataupun kotak. Okay, sebab kita nak maintainkan pada ketinggian elbow height, so kebanyakannya dia akan mendatangkan isu kepada ketinggian untuk kita maintainkan kaki ni. Okay, so kalau katakan bila kita dah maintainkan keyboard kita pada ketinggian elbow height, so biasanya orang yang comel-comel, orang yang rendah, kaki dia akan berada dalam keadaan tergantung. Okay, so untuk elakkan kaki tergantung, boleh gunakan footrest ataupun boleh gunakan apa-apa kotak untuk sebagai support lah. Okay, so ini adalah tips yang kedua, adjust dari segi ketinggian tu. Okay, sebab kita nak elak benda ni. Okay, kita nak elak. Kalau biasa bekerja dengan laptop ni, sebenarnya kalau ikut dari segi asal-asal laptop itu dicipta, dia sebenarnya bukan untuk tujuan kita gunakan laptop tu untuk kerja-kerja untuk tempoh yang lama. Okay, biasanya laptop ni digunakan untuk masa travelling, masa kita tidak mempunyai tempat untuk bekerja. Okay, tapi disebabkan sekarang ni laptop ni macam dah jadi satu workstation yang wajib kepada pekerja, so kita kena pastikan ketinggian dia mesti sama seperti yang saya maklumkan tadi lah. Okay, kalau terlalu rendah macam ni, dia akan menyebabkan berlakunya pekerja ni akan bekerja dalam keadaan awkward posture. Okay, akan dalam keadaan membongkok. Lama-lama dia akan sakit bahu, okay, sakit mata, and then akhir sekali dia sakit pinggang lah. Okay, so kalau katakan anda berada dalam keadaan yang macam ni, okay, gunakan ataupun boleh tinggikan monitor itu dengan letak kotak ataupun boleh letak monitorizer lah. Okay, itu untuk laptop. Untuk desktop pula pun sama. Okay, kita kena pastikan ketinggiannya, okay, mesti berada pada eye level. Okay, tapi jangan terlalu tinggi. Kalau dekat sini, kalau saya tengok kat sini, ketinggian monitor itu adalah terlalu tinggi, yang mana bahagian atas ni dah lebih daripada kepala. Okay, menyebabkan pekerja itu akan sedikit mendongak untuk melakukan kerja. Okay, so ini pun lebih kepada cara orang bekerja lah. Okay, so kalau katakan anda bekerja menggunakan laptop, okay, so pastikan ada kemudahan untuk tinggikan laptop lah. Okay, sama ada gunakan docking system ni, okay, monitorizer, ataupun secara paling murah letak je buku dekat bawah
kita punya laptop untuk tinggikan dia punya skrin. Okey, ini antara contoh-contoh peralatan yang ada dekat pasaran lah. Okey. Okey, ini contoh yang paling murah. Contoh paling murah maknanya guna kotak aja je. Kalau kat rumah tu banyak kotak, okey, letakkan kotak dekat bawah, cari satu external keyboard and then guna external keyboard. Okey, and then dekat sini, kalau tengok kat sini ada contact stress, letaklah kat sini kain ke ataupun armrest untuk elakkan terdedah kepada bucu yang tajam. Okey. So, ini adalah contoh-contoh untuk adjust kerusi tadi. Okey. Kalau katakan bila kita dah adjust kerusi, tiba-tiba kaki kita terjongkit ataupun kaki kita itu tergantung, gunakan footrest sebagai support. Okey. Kalau boleh beli, sebaguslah. Tapi kalau katakan tak ada modal, tak nak beli, gunakan kotak pun boleh juga. Okey. So, ini adalah contoh-contoh lah. Tinggi menggunakan kotak. Okey. So, ini antara contoh yang best practice yang kita boleh guna pakai lah. Okey. Ini posture yang kalau boleh elakkan, okey, gunakan kotak untuk raiskan dia punya ketinggian laptop. Okey, so ini sama jugalah. Okey. Baik, yang ketiga, smart arrangement of work item. Okey, maknanya untuk tip yang ketiga ni kita kena belajar sedikit macam mana kita nak arrange ataupun kita nak susun. Okey, kita nak susun peralatan kat tempat kerja kita. So, untuk susun peralatan dekat tempat kerja ni dia ada priority dia. Okey. Kita boleh pecahkan kepada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Okey. Kategori 1 adalah benda-benda yang kita kerap kali guna. Contohnya bila kita bekerja memang benda tu yang kita paling banyak kali kita gunakan. So, itu kita gunakan sebagai kategori 1 dan benda-benda tersebut kita akan letakkan berdekatan dengan diri kita. Okey. Itu kategori 1. Untuk kategori 2 adalah item-item yang kita jarang-jarang guna. Maknanya mungkin dalam masa 1 jam tu kita mungkin 2-3 kali je guna. Okey, ataupun bila kita ambil tu kita letak berdekatan je untuk kita review. Okey. So item tersebut dalam kategori 2. Maknanya kita boleh letak jauh sedikit daripada badan kita. Okey. Dan untuk kategori yang ketiga, okey, biasanya untuk kategori yang ketiga ni adalah barang-barang yang kita memang kadang-kadang je guna. Okay, kalau kata dalam masa kita bekerja tu mungkin sekali je kita pakai. Ataupun barang-barang tu dia tak ada berkaitan pun dengan kerja kita. Okay, so untuk yang kategori yang ketiga ni kita akan letak jauh daripada tempat kerja kita. Okay, contoh paling mudah adalah walking pocket ini. Okay, so kalau katakan kategori 1 tadi kita akan letak dekat primary zone. Okay, kita akan letak dekat sini. Maknanya dia akan memudahkan kita untuk ambil dan untuk melakukan kerja. Okey. Untuk kategori yang kedua, okey, kita letak dekat secondary zone. Okey, ini yang jarang-jarang kita ambil ataupun yang jarang-jarang kita pakai. Okey. And then yang mungkin kita tak guna langsung ataupun tak berkaitan langsung dengan kerja kita, letak dekat yang poket yang ketiga lah. Okey. So ini adalah contoh-contoh untuk kita rearrange tempat kerja kita. Okey. Ini untuk duduk. Kalau untuk berdiri pula sama juga. Okey. Kalau boleh kita letakkan barang yang kita nak bekerja tersebut yang kita perlu handle mesti berada dengan neutral reach zone. Maknanya berada dalam posisi yang kita boleh pegang lah. Okey, di antara bahu sampailah ke knuckle height. Okey, knuckle height maksudnya bila kita tegakkan tangan ke bawah, okey, ketinggian penumbuk kita berada dekat sini. Okey, itu adalah kita punya neutral reach zone. Okey, maknanya bila kita nak bekerja dalam keadaan berdiri, okey, itu adalah dia punya kawasan dia. Okey, primary zone dia. Okey, itu untuk yang ketiga. Yang keempat adalah promote active sitting. Okey, maksud kat sini promote active sitting adalah kita ubah cara kerja. Okey, maknanya kita tak hanya bekerja tu cara duduk saja. Okey, ada masanya kita tukar berdiri, lepas berdiri kita duduk. Okey, maknanya kita perlu ada limit duration untuk static sitting. Okey, kalau kita duduk mungkin lepas 2 jam, kita kena bangun buat kerja dalam keadaan berdiri pula. Okey, lepas mungkin 30 minit duduk, sambung bekerja dalam keadaan duduk. Kita alternate sitting and standing work. Okey, maknanya kita tidak hanya melekat dekat kerusi saja. Okey, menurut kajian, okey,
Duduk ni merupakan salah satu orang kata ketagihan yang ketiga dekat dunia ni. Orang sekarang ni ketagih untuk duduk. Dia tak nak berdiri pun. Okey. Dan kalau boleh ambil micro break. Okey, micro break maknanya dalam masa kita bekerja tu kita ambil micro break, rehat yang sementara. Okey, boleh gunakan rules 20-20-20. Okey, 20 minit kita bekerja. Okey, kita akan rehat selama 20 second. Okey, dengan cara kita tengok benda-benda pada jarak 20 kaki. So ini adalah micro break rules yang kita boleh pakai lah. Okey, maknanya setiap 20 minit kita rehat sekejap 20 second dengan cara kita tengok ataupun kita alihkan pandangan kita ke tempat-tempat yang jarak yang lebih kurang 20 kaki ataupun dalam jarak 20 meter lah. Okey. Then promote stretching. Okey, kalau boleh kita buat mini stretching lah. Okey, untuk semasa kita bekerja tu. Okey. So ini antara contoh-contoh posture yang biasanya kita akan lakukan semasa bekerja lah. Okey, writing, typing, chillaxing, Netflixing. Okey. So basically untuk neutral posture adalah macam ni. Okey, tapi anda kata dah terlalu lama duduk dalam keadaan macam berdiri tegak macam ni ataupun duduk tegak macam ni, cuba alternate untuk kita ubah posture kita. Okey. So ini contohlah. Okey, daripada kerja duduk buat bangun, okey, bila dah bangun and then duduk balik. Okey, so kita alternate. Okey, so sama juga alternate. Okey, menggunakan apa saja yang ada kat rumah. Okey, kalau katakan kita tak mampu nak beli stand up ataupun meja yang boleh adjustable dari segi ketinggian dia, okey, kita cari je tools yang ada, contohnya iron board ini untuk membantu kita bekerja dalam keadaan standing lah. Okey. Cuma yang penting dekat sini adalah kita cuba ubah posture, jangan berada dalam keadaan duduk saja. Okey. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, semasa dengar sesi ini pun, kalau katakan dah penat duduk, boleh bangun. Tak ada masalah. Okey. And then micro break. Okey, biasanya kalau untuk micro break ni, kadang-kadang kita terlupa. Okey. Disebabkan terlupa, okey, ada developer yang dah buat satu software yang kita panggil sebagai rest break. Okey. Yang mana dia akan bagi, dia lebih kurang macam alarm lah. Okey, setiap 1 jam dia akan bagi alarm. Okey, sila ambil rehat. So itu terpulang kepada diri pekerja lah, dia nak rehat ataupun tidak lah. Okey. And then active walking, sama macam tadi lah. Okey, kalau katakan tempat kita ataupun rumah kita tu ada treadmill ke, okey, boleh bekerja dekat atas treadmill. Sambil-sambil bekerja, sambil-sambil boleh exercise. Okey. Ini adalah contoh foot fidget. Okey, kat bawah tu dia boleh kaki boleh bergerak. Okey. String sitting stepper, lebih kurang sama macam tadi lah. Okey, macam game game kereta dekat mall tu, dia boleh tekan macam pedal macam tu. Okey. Okey, and then stretching and exercise. Okey, jangan lupa macam saya cakapkan tadi, boleh follow untuk 20-20-20 rules. Okey, and then boleh juga buat untuk breathing exercise. Okey, cara dia dengan kita inhale dengan hidung, and then kita tahan dalam 3 hingga 4 saat, and then kita exhale melalui mulut. Okey, and then kita ulang beberapa kali lah. Okey, untuk breathing exercise. Okey, dan you all pun boleh Google, okey, muscle stretching untuk pekerja-kerja office lah. Okey. And then yang kelima, okey, yang ini lebih kepada untuk environment lah. Okey, okey, ini adalah antara requirement untuk environmental condition yang bersesuaian di tempat kerja. Okey, contohnya dari segi lighting, okey, pencahayaan. Okey, so kalau you ada equipment untuk measure lighting, okey, kita kena pastikan lighting dekat rumah kita dalam jarak range dia di antara 300 sampai 500 lux. Mana dari segi tahap pencerahan cahaya tu lah. Okey, itu untuk lighting. And then dari segi temperature, kalau rumah kita tu tak ada aircon, at least kita boleh maintainkan di antara 20 hingga 26 lah. Okey, kalau katakan ada aircon, kita set terus ke suhu 24 ataupun 25. Okey, and then ventilation. Okey, pengudaraan pun penting juga. Okey, setiap person kalau ikutkan dari segi ICOP, dari segi minimum rate dia adalah 10 liter fresh air per second. Okey, kalau kita bekerja dekat rumah tu, okey, mungkin boleh bekerja dekat tepi tingkap ke, okey, untuk memastikan kita mendapat ventilation yang bersesuaian lah. Okey,
Relative humidity pun sama. Okay, dari segi kelembapan, kalau boleh kita maintainkan di antara 40 hingga 60% relative humidity. Okay, tapi saya tahu agak sukar untuk kita nak measure relative humidity dekat rumah sebab kita tak ada peralatan yang kita boleh ukur. Okay, tapi sekarang ni zaman pun dah maju. Okay, kita boleh dapatkan data-data tersebut daripada Google ataupun siapa yang ada smartwatch, dia boleh refer kepada apps yang ada dekat smartwatch ataupun daripada telefon. Okay, dan terakhir sekali adalah noise lah. Okay, control disable noise. Okay, itu pentingnya kalau kita adakan dedicated workstation tadi lah. Okay, sebab untuk elakkan terdedah pada bunyi-bunyi bising, contohnya anak main dekat sebelah ke, okay, anak nak tengok TV ke. Okay, so at least kalau kita ada dedicated workstation tu, kita boleh control disable noise lah. Okay. Baik. And then yang keenam, okay, berhati-hati dengan produk pseudo ergonomik. Pseudo ni maknanya produk yang dia claim, okay, overclaim sebagai produk yang ergonomik. Okay. Contohnya produk yang overclaim untuk produk yang ergonomik adalah dekat sini, Prado ni. Sebab apa? Biasanya bila industri itu ataupun supplier ataupun manufacturer itu dia claim sebagai produk yang ergonomik, kita boleh tengok harga dia berapa. Okay, harga dia bukan puluh-puluh lah. Bila dia kata claim saja ergonomik chair, harga dia akan naik lebih daripada ratus-ratus lah. Okay. Tapi kalau nak katakan kerusi ni, kita tengok mungkin dia nampak macam ergonomik. Tapi sebenarnya kerusi ni dia tidak ergonomik sebenarnya. Okay. Pada asal kerusi Prado ni, dia direka untuk memastikan kita bekerja dalam keadaan yang neutral posture. Okay, maknanya bila kita duduk, kita akan duduk tegak 90 degree. Okay. Tapi bila kita dah duduk dekat atas kerusi ni, lama kelamaan kita akan timbul satu isu iaitu contact stress pada bahagian sini, lutut. Sebab bila kita duduk, kita akan letak punggung kita dekat sini, kaki kita akan silang masukkan dekat bahagian sini. Okay, so bila duduk pada terlalu lama, dia akan menyebabkan tekanan dekat sini lah. So akan menyebabkan rasa yang tidak selesa lah. Okay. Okay. Tapi sebenarnya ada juga produk yang ekonomik. Okay. Contohnya stand komputer. Okay, yang mana kita boleh adjust ketinggian untuk duduk dan juga untuk berdiri. Okay, itu kita boleh carilah. Okay, cuma dekat sini saya nak maklumkan kalau boleh berhati-hati dengan produk yang dia claim sebagai produk yang ergonomik. Okay, sebab saya tak dikhawatiri dia overclaim. Tapi sebenarnya produk tersebut dia taklah menyelesaikan ergonomic risk factor yang ada dekat rumah kita. Contohnya dekat sini, gambar yang bawah ni, okay, kerusi yang ada sebenarnya sudah mencukupi untuk kita bekerja dalam keadaan yang ergonomik. Okay, dengan adanya kerusi yang ada back support. Okay, tapi disebabkan oleh cara kerja kita yang tak memenuhi cara kerja yang ergonomik, contohnya duduk dengan tidak bersandar, okay, even duduk pun tidak betul-betul orang kata duduk dengan cara yang betul. Okay, akhir sekali fungsi kerusi yang ada dekat kerusi ni dia tak mampu membantu kita bekerja dalam keadaan ergonomik. Okay, even kalau dia bahagikan dengan kerusi yang dibeli ni, okay, sebenarnya dia pun tidak menyelesaikan isu tersebut. Sebab apa? Kalau tengok daripada gambar ni, okay, kerusi ataupun attachment yang dia beli ni, dia hanya support pada bahagian lambar L saja. Okay, tapi dia tak fully support pada bahagian tulang belakang. Okay, kerusi yang bagus sebenarnya dia perlu support keseluruhan bahagian belakang kita. Maknanya daripada C1 sampailah ke bahagian koksid lah kalau boleh. Okay, so kalau tengok kat sini, kerusi yang attachment yang diberi ni hanya kat sini saja. So dia overclaim lah yang mengatakan produk ni adalah produk yang ergonomik. So sila berhati-hati. Okay. Tapi ada juga benda-benda lain yang kita boleh, yang memang berfungsi. Okay, contohnya dekat masjid ni, okay, kerusi yang ada dekat masjid, kerusi lipat tu, okay, benda tu pun boleh membantu sebenarnya. Tapi sebab duduk dekat masjid kadang-kadang kita tak duduk lama. Okay, jarang orang duduk 8 jam duduk dekat masjid. Okay, kadang-kadang mungkin dalam 30 minit ataupun 15 minit. Okay, so dengan kerusi yang ada ni dia mencukupi untuk membantu untuk tempoh masa tersebut lah. Okay, sama juga untuk gym ball ni. Okay, kalau katakan dia bekerja 8 jam, so benda ni tak sesuai lah.
Okey. So, sini antara contoh-contoh untuk pembelian kalau katakan nak beli kerusi ataupun memilih kerusi. Okey. So, pastikan kerusi tu adalah vertically adjustable. Kita boleh adjust ketinggian dia. Okey. Nak tinggi, nak rendah. Okey. Seat ni nak ke depan, nak ke belakang. So, benda tu boleh adjust. Okey. And then, yang kedua adalah tapak kaki dia ni mesti 5 point base. Okey. Mesti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kenapa? 4 tak boleh ke? Boleh. Tapi kalau 4 dia kurang stabil. Dia mudah bila kita duduk, kalau 4 tu dia akan mudah terjatuh. Okey. And then pastikan juga bahagian lumbar ataupun lower back ni support fit to the lumbar curve. Maknanya curve yang ada ni, okey, curve yang ada dekat kerusi ni kita kena pastikan fit dengan pekerja yang duduk tu. Okey. Tu yang kita perlukan term fit. Fit the task to the workers tadi. Okay. Beli kursi pun kita pastikan fit dengan orang yang nak pakai. Okay. Backrest with adequate support. Okay. Backrest dengan adequate support. Maknanya kursi tersebut bukan hanya ada pada bahagian lumbar saja. Dia mesti ada fully support daripada bahagian leher, bahagian thoracic, okay. Bahagian lumbar, dia mesti fully support. Okay. At least medium height. Okay. Medium height tu contohnya macam ni lah. Okay, medium height. And then, pastikan juga seat pan width dengan depth tu provide good fit. Okay, maknanya, dekat bahagian yang tempat duduk ni, kita kena pastikan dia betul-betul fit dengan orang yang nak duduk. Okay, kalau orang yang berbadan kecil, okay, mungkin kena cari seat pan yang kecil lah. Okay, kalau kata yang berbadan yang agak besar, so kita kena pastikan bahagian seat pan ni mesti boleh support. Dia punya good fit lah. Okay. And then seat pan cushion provide added comfort. Okay, pastikan juga seat pan kerusi yang kita beli tu dia kalau boleh ada cushion lah, sedikit cushion. Okay, untuk bagi comfortability. Okay, janganlah bagi staff kita yang bekerja dekat office kerusi plastik tu. Boleh? Kalau boleh cari yang ada cushion. Seat pan and backrest tilt. Okay, maknanya dari segi backrest ni ataupun seat pan ni dia boleh kalau boleh adjust dari segi degrees dia. Ini tujuan untuk memberi keselesaan kepada pekerja lah. Okay. Seat pan with depth. Okay, maknanya bahagian bawah ni, tempat duduk ni pun dari segi panjang lebar juga mesti bersesuaian dengan orang yang nak duduk. Okay, kalau katakan kerusi tersebut terlalu panjang, dia mesti ada function yang boleh adjust lebar ke depan dan juga ke belakang untuk ensure dia punya betul-betul fit lah. Okay. Rounded front of seat pan that does not pressure. Okay. Bila beli kerusi juga pastikan bahagian depan ni dia ada bentuk round shape. Okay. Sebab kalau round shape tu dia akan mengurangkan pressure pada bahagian bawah lutut lah. Okay. Compare dengan yang kerusi yang petak depan tu dia petak lah. Okay. Armrest that support the user forearm. Okay, pastikan kerusi tersebut mesti ada armrest. Okay, dan dicadangkan armrest yang kalau boleh mesti armrest yang open ended macam ni. Okay, kalau katakan tak ada bajet, bolehlah yang guna yang jenis panjang macam ni. Okay, tapi kalau katakan boleh ada bajet lebih, boleh cari yang jenis yang open ended macam ni lah. Okay. Dan juga armrest tu dia tak interfere dengan pergerakan kerusi lah. Okay. Does not interfere with swivel or normal movement of the chair. Okay. Sebab ada armrest tu dia static, ada armrest tu dia boleh tilt sekali dengan kerusi. Okay. So kena cari yang betul-betul fit lah. Okay. So yang terakhir sekali adalah seat reference lah. Okay. Ini lebih kepada kendiri. Okay. Dia ada banyak sebenarnya model-model ataupun apps yang boleh membantu kita untuk bekerja dekat rumah. Okay, boleh cari dan juga install dekat dalam handphone lah. Ini lebih kepada untuk kendiri lah. Okay, self assessment. Right. Dan sekali adalah ini lebih kepada tips untuk penggunaan telefon bimbit lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh download 7 panduan praktikal faktor manusia dan ergonomik HFE bekerja pembelajaran dari rumah menggunakan peranti tablet ataupun telefon pintar. Okay, ini dijadikan sebagai guideline lah. Okay. Cuma yang penting, masa bekerja menggunakan peranti, ambil masa untuk micro break.
Gunakan 20-20-20 rules untuk mengelakkan kita bekerja dalam keadaan yang terdedah pada tempoh masa yang lama. Dan kita alternate sekali duduk dan juga berdiri, untuk mengelakkan kita terdedah kepada static posture dan juga bekerja dalam keadaan tempoh yang lama lah. Dan juga kalau katakan ada kerusi, pastikan kerusi itu mempunyai armrest untuk memberi sokongan kepada tangan kita. Dan kalau boleh peranti yang ada tu ada tempat yang kita boleh letak ataupun ada sokongan. Kalau katakan laptop, dia ada docking dia. Kalau telefon, dia ada tempat stand dia. Untuk mengelakkan kita pegang terlalu lama, menyebabkan kita rasa lenguh lah. Dan kalau boleh bila kita menggunakan telefon, gunakan orientasi landscape. Maknanya kalau biasa kita bekerja, kalau macam ni kita landscape macam ni lah. Bila kita bekerja menggunakan tablet, kita dalam keadaan landscape. Sebab dari segi viewing angle tu lagi besar lah untuk kita tengok konten yang ada dalam tablet tu ataupun telefon tu. And then akhir sekali, kita boleh praktikkan stop, drop, flop teknik. Boleh Google apakah itu stop, drop, flop teknik. Yang mana teknik ni kita boleh pakai untuk menggantikan kalau kata kita terlupa untuk buat 20-20-20 rules. Teknik yang terakhir ni kita boleh guna juga untuk riliskan badan kita daripada tekanan ataupun tension semasa kita bekerja lah. Baik, ada soalan sebelum tu? Yang terakhir sekali ni menggunakan papan kekunci. Ni kalau katakan guna laptop tadi lah. Boleh standby papan kekunci yang external keyboard. Untuk kita gunakan lah. So ada apa-apa soalan tak sebelum tu? Itu adalah slide saya yang terakhir. Saya mohon maaf kepada pihak organizer sebab terlebih 20 minit. Itulah kalau kita orang kalau dah dapat mic ni, kalau dulu kita dapat mic, kami ni mudah lupa diri. Boleh terlupa dengan masa. So saya mohon maaf kepada tim organizer sebab mengambil masa sedikit daripada waktu yang telah ditetapkan lah. So itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi saya dekat nombor telefon yang tertera. Ataupun boleh email juga kepada saya. Sebarang persoalan yang kalau katakan malu nak tanya hari ini, boleh tanya melalui email lah. Dan tak lupa juga boleh follow kami punya IG dan juga Facebook kami lah, Ergonomic Excellence Center. So dekat situ ada juga beberapa sharing yang kami sentiasa upload lah. So kalau kata tak ada apa-apa, saya serahkan balik kepada Puan untuk ni lah. Cik, saya nak tanya, saya rasa mungkin ramai, saya nak ambil masa 2 minit kejap nak tanya. Saya rasa mungkin ramai antara kita sekarang dalam keadaan work from home, bekerja dari rumah, mungkin ramai sebenarnya yang dah mula rasa lenguh pergelangan, carpal tunnel syndrome, dah mula rasa sign of back pain. Jadi sebenarnya bila stage yang seharusnya kita seek for medical advice or medical attention? Adakah bila kita mula start rasa warning stage ataupun bila kita dah mula rasa sakit tu makin regular masuk affecting stage? Jadi stage mana yang di-advise untuk kita seek for medical attention lah? Terima kasih pengerusi. Kebiasaannya kalau untuk kita mendapatkan advice daripada medical practitioner, kebiasaannya ramai pekerja bila dah pergi kepada affecting stage tu, dekat situ baru mereka akan pergi kepada medical advice lah. Sebab apa? Untuk yang awal-awal, stage yang awal-awal tu kebiasaannya hanya diri kita je saja yang kita rasa. Sebab tu saya katakan tadi, untuk yang awal-awal tu dia lebih kepada, dia bagi signal saja. Tu terpulang kepada pekerja untuk sama ada dia nak follow badan dia ataupun tidak. Tapi biasanya bila kita bila kita bekerja, kita rasa penat, biasanya kita akan ambil rest. Kita tak akan pergi jumpa doktor. Tapi bila badan kita dah rasa macam sakit-sakit, itu dah masa affecting stage. Pada masa tu baru kita, kebiasaannya kita akan jumpa doktor, pergi ambil injection, and then kalau katakan dia just sakit-sakit yang ringan, kita guna sapu minyak saja. So kalau berbalik kepada soalan puan pengerusi tadi, kebiasaannya kalau katakan kita nak seek for medical advice tu, kebiasaannya bila dia pada stage yang kedua tadilah. Tapi tak semestinya pada stage yang kedua tu kita wajib pergi. Kalau katakan pada early stage tu kita dah kata kerja ini dah
kerja yang aku buat sekarang ni ataupun kerja yang saya buat sekarang ni, dia boleh memberi kesan kepada badan kita. Okey, pertama sekali maklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atau pihak yang berkaitan dengan safety and health dekat tempat kerja sendirilah. Okey, contohnya kalau KKTM ada safety and health officer, boleh maklumkan kepada SHO. Okey, tapi kalau katakan SHO tak ada tapi ada klinik, ada doktor, boleh maklumkan kepada doktor. Doktor dia ada aware, dia ada dalam semasa dia mengambil kursus untuk contohnya untuk OHD, Occupational Health Doctor, mereka telah diberi makluman berkaitan dengan faktor risiko ergonomi ini. Dan doktor itu dia boleh advise berkaitan dengan cara untuk kita kontrol lah. Tak semestinya bila kita pada effective stage baru kita pergi jumpa doktor. Okay? Pada early stage tu pun kita boleh pergi jumpa doktor. Okay? Tapi seelok-eloknya kita maklumkan dulu kepada pihak pengurusan, and then kalau katakan kat situ ada doktor, kita boleh jumpa dengan doktor yang ada dekat kita punya premise lah. So saya harap itu menjawab soalan daripada Puan Pengerusi lah. Ya, Cik. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nurul Azrin atas kesudian beliau untuk sama-sama berkongsi maklumat dan berkongsi nasihat ataupun information tentang apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita bekerja dari rumah. Saya rasa hampir 90% apa yang beliau sampaikan pada hari ini memang kena dengan apa yang sedang kita lalui di musim sekarang. Jadi mungkin kalau kita tak boleh nak kerusi ergonomik, meja ergonomik, mungkin perlukan masa, tapi mulai hari ini mungkin kita boleh adjust dari segi postur badan kita sendiri supaya berada dalam keadaan yang selesa dan lebih ergonomik. Betul. Okey, baiklah, sebelum kita berakhir sesi ceramah pada hari ini, kita rasanya marilah kita bergambar kenangan. Jadi diminta ramai yang masih ada, hampir 100 lebih yang masih ada, boleh onkan sekejap kamera untuk kita bergambar beramai-ramai.